Baik, kita tengok dalam sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memasang niat pada tahun tertentu untuk melakukan umrah. Rasulullah kan dia berhijrah ke bumi Madinah. Lama Rasulullah duduk Madinah, Rasulullah rasa teringin. Rasulullah rasa berniat nak kembali semula ke Mekah. Bukan untuk tujuan berperang, bukan untuk memerangi orang yang perangi dia dulu, tetapi Rasulullah nak menunaikan umrah di samping bertemu dengan kaum kerabat dan ahli keluarga yang lama ditinggalkan di bumi Mekah. Jadi bila Rasulullah sampai di satu tempat di kawasan Hudaibiyah, seolah-olah orang-orang dalaman daripada Mekah cuba menghalang niat dan kemasukan Rasulullah ke bumi Mekah. Lantas secara ringkas terjadinya bai'ah Ridwan. Sebab apa terjadinya bai'ah Ridwan? Sebab Rasulullah mengutuskan sahabat khalifah yang ketiga, Utsman bin Affan, untuk melakukan perjanjian dan untuk melakukan juru bicara bagi pihak Nabi Muhammad dan sahabat yang lain. Tiba-tiba kedengaran berita sampai kepada baginda, tapi berita ni tak betul sebenarnya. Sampai khabar angin bahawa bila hantar Sayyidina Utsman kena bunuh. Jadi bila kena bunuh itulah sahabat-sahabat melakukan perjanjian setia di bawah pokok yang dikenali Bai'ah Ar-Ridwan. Masa perjanjian itulah turunnya ayat Yadullah fauqa aidihim tu. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Bila sahabat-sahabat letak-letak tangan macam kita nak main bola lah. Dan kita nak main bola, okey, sebelum main tu tak tangan, main bola. Jadi letak-letak tangan tu turun ayat Yadullah fauqa aidihim, berkenaan dengan perjanjian Bai'ah Ar-Ridwan. Jadi untuk lebih lanjut dipanggil utusan masing-masing. Jadi Rasulullah sendirilah yang mengetuai dan mengepalai utusan bagi pihak umat Islam. Yang dihantar oleh kafir musyrikin Mekah ialah seorang lelaki yang bernama Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Urwah bin Mas'ud As-Saqafi sama lakab belakang dengan Mughirah. Maksudnya As-Saqafi, Urwah ni juga berasal daripada Bani Saqif. Bani Saqif penduduk Taif. Jadi marilah Urwah bin Mas'ud berhadapan dengan Rasulullah. Duk sebelah Rasulullah tu ialah Mughirah bin Syu'bah berdiri mengawasi sewaktu kita kata diplomasi dan persepakatan ini berlangsung. Cuma yang membawakan Urwah bin Mas'ud As-Saqafi tak kenal kepada Mughirah ibn Syu'bah ni, sebab Mughirah pada masa tu pakai baju perang, pakai topi besi, hak nampak mata dua biji. Jadi dia tak kenal Mughirah duk sebelah Nabi ni. Jadi bila perbicaraan ni berlangsung, nak menyampaikan kepada kemuafakatan dan diplomasi, hujung nak cari asal usul punca, tiba-tiba kebiasaan bagi orang-orang Arab ni, kalau benda macam ni terjadi, mereka akan mengambil kesempatan. Contoh kesempatan yang akan diambil oleh Urwah bin Mas'ud As-Saqafi ni, dia kalau boleh dia nak pegang janggut Nabi. Sambil duk bincang, dia nak pegang janggut Nabi. Di sisi orang-orang Arab ini banyak kali berlaku. Maksud pegang rambut lawan bagi kita, pegang janggut lawan bagi kita tu seolah-olah boleh menjatuhkan maruah dan aib bagi orang tu. Jadi dia nak buat macam tu kat Rasulullah, nak menjatuhkan aib dan maruah Rasulullah masa duk sembang berbincang, nak pegang janggut Nabi. Tapi setiap kali dia hulurkan tangan dia nak pegang rambut Nabi, Mughirah ibn Syu'bah ambil sarung pedang dia, pap atas tangan. Baru kawan tu nak hulur, ambil sarung pedang, pap atas tangan. 2-3 kali berlaku macam ni. Jadi bila banyak kali berlaku, ini mendatangkan kemarahan bagi Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Seolah-olah perlakuan Mughirah pukul tangan dia tadi dianggap biadab. Jadi dia bertanya, siapakah kamu ni? Kamu telah melakukan kebiadaban terhadap aku. Dia tak sebut nama dia. Kalau boleh dia tak mau pun Urwah tu tahu dia ni Mughirah. Tetapi sahabat-sahabat lain yang di samping Rasulullah dengan Mughirah bagi tahu,
Kalau kamu nak tahu sangat, lelaki ni Mughirah ibnu Syu'bah. Oh, terkejutlah dia, geng kampung dia. Mughirah ibnu Syu'bah terus Urwah bin Mas'ud bangun. Hai pengkhianat, sesungguhnya sama sekali tidak bersisa apa yang telah kami lakukan pembelaan terhadap kamu sebelum ini, wahai Mughirah. Pasal apa dia cakap lagu ni? Mesti ada kes sebelum ni antara dia dengan Mughirah. Ada riwayat mengatakan Mughirah sebelum ni waktu duduk di Taif tu antara orang yang merompak. Tapi dalam kes ni sebenarnya kalau kita teliti, Mughirah ibnu Syu'bah ni pernah diberi peranan untuk menjaga satu kaum, tetapi dia mengkhianati amanah tersebut. Dia bukan jaga kaum tersebut, tapi dia bunuh semua kaum tersebut dan ambil harta-harta mereka. Orang bagi amanah suruh jaga elok-elok, dia pergi bunuh semua, dia ambil harta-harta ni. Jadi dia dipersalahkan di kemudian hari sebab perlakuan pembunuhan dan perampasan harta. Tetapi masa tu orang yang paling banyak backup dia kawan ni, Urwah bin Mas'ud tadi, hak backup dia dengan macam-macam argumentasi, macam-macam reason, macam-macam alasan. Duk backup dia. Akhirnya dia terlepas. Jadi kawan ni pun lama dah tak berhubungan. Tapi tiba-tiba hari ni hak ketuk tangan dia tu, hak dia duk bela dulu. Sebab itulah dia bangun terus kata, hai pengkhianat, seolah sia-sia pembelaan yang kami lakukan terhadap kamu sebelum ni. Jadi seolah-olah dah terganggu proses diplomasi Hudaibiyah antara dia dengan Rasulullah. Macam dia tu duk nak kat kawan ni dah, akibat dendam lama tadi. Lalu Rasulullah bersuara. Rasulullah bersabda, sesungguhnya kami telah menerimanya untuk memeluk agama Islam. Maksudnya hal apa pun kamu nak bawa, cerita apa pun kamu nak bawa, dia dah masuk Islam dan kami terima dia sebagai sahabat kami. Tetapi tentang persoalan harta dan apa yang kamu bicarakan itu, aku lepaskan kepada kamu berdua. Hal dia sebelum ni kami tak mau tahu, sebab dia dah jadi sahabat kami, dia dah peluk agama Islam, tu kami terima. Tapi bab harta hak kamu sebut, bab amanah, bab khianat tadi, aku lepaskan kepada kamu berdua. Nabi tak mau campur. Jadi bila tengok lagu tu, terus mengalah Urwah bin Mas'ud. Sebab Urwah bin Mas'ud bukan kali pertama dia menyaksikan betapa kuat dan kokohnya kecintaan dan kasih sayang Rasul, kasih sayang sahabat terhadap Rasulullah. Seolah-olah kalau dia buat perangai masa ni, cari nahan, kalau dia buat perangai masa ni memang kena dia. Jadi dia terduduk kembali dan dia memikirkan perkara-perkara sebelum ini. Kalaulah andai kata kita boleh ungkapkan seperti ini, Rasulullah di sisi sahabat ni, kalau Rasulullah nak ludah, penuh tangan-tangan sahabat nak tadah ludah Rasulullah. Kalau sahabat memerintahkan sesuatu, berkerumun sahabat nak menunaikan arahan dan perintah Rasulullah. Kalau Rasulullah ambil wuduk, sahabat nak ambil saki-baki air dan wuduk daripada Rasulullah. Itulah bayangan kecintaan sahabat-sahabat Rasulullah terhadap batang tubuh ataupun figure Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Kalau hari ni dia nak cari pasal dengan Mughirah, memang kena. Jadi dia kurungkan niat dia, batalkan niat dia, buat sementara waktu. Tetapi apa yang nak disebut, di kemudian hari Urwah bin Mas'ud juga masuk Islam. Urwah bin Mas'ud juga masuk Islam. Dia masuk Islam selepas pasukannya kalah perang Hunain, walaupun agak lewat berbanding dengan Mughirah. Tapi inilah nak sebut apa yang pernah berlaku kepada Mughirah ibnu Syu'bah sewaktu perjanjian Hudaibiyah.